semuanya kelompok ilmu intelektual muda. Kehadiran yang berkumpul pada malam ini lebih daripada 100 orang dengan mengambil kira kehadiran itu daripada seluruh pelosok Malaysia yang mewakili pelbagai NGO, pelbagai pihak, dan kesemuanya adalah terdiri daripada para ulama yang mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan. Kalau tidak kerana perlawanan bola sepak malam ini, mungkin kehadiran mungkin boleh menjadi lebih ramai lagi lah. Tapi kalau yang kelompok intelektual Muslim Malaysia ni, kalau satu Malaysia tu mungkin mewakili berapa ramai? Ke ada ramai lagi daripada itu? Memang boleh ramai lagi lah. Ini sebagai mewakili. Setakat ini belum ada apa tu? Kurang 200. Jadi kita boleh kata mewakili 200. Ni kelompok. Tidak juga 200. Bukan mewakili 200, mewakili ramai. Mewakili ramai pendakwa. Tapi 200 ini yang highly qualified, yang mostly PhD holders. Jadi bukan. Jadi semua 200 ni tak dapat tauliah lah. Di tauliah kan? Tauliah daripada universiti. Tapi tauliah tak dapat daripada. Tauliah ni TV Astro tak ada tauliah. RTM tak ada tauliah, yang bersyarah tu kan. Jadi mereka ni masih kategori dia pun pernah muncul dalam TV kan. Jadi tauliah tu. Tapi kalau tauliah dalam konteks tauliah kerajaan negeri, ada yang dapat di negeri tertentu, dan ada yang belum mohon di negeri tertentu, dan ada yang belum dapat, dan ada yang dah bohong tetapi tak dapat. Semua ni kira bertauliah. Sebab apa? Negeri Johor dengan Perlis benarkan mereka ceramah. Jadi automatik ada 2 tauliah lah. Cuma negeri-negeri lain je lah. Saya tahu NGO yang di bawah gabungan ni. Ini bukan mewakili NGO lah. Ini individu. Individu. Sebahagian daripada ada sini yang memimpin NGO tertentu. Sebahagian individu itu mungkin ada terlibat dalam NGO yang lain. Tetapi ini di peringkat ini kita hanya berkumpul secara atas nama individu. Jadi sekarang ni ada struktur yang jelas ke? Siapa presidennya? Belum. Ketuanya belum ada. Ustaz, nama Ustaz? Sorry. Nama Dr. Azwira Abdul Aziz. Wakil AZWIRA Abdul Aziz. Penuh Abdul Aziz. Boleh dinamakan sebagai juru cakap lah. Juru cakap. Ulama muda. Bertanya, pesan gabungan ni adakah baru terbentuk ke belakang ni ataupun dah terbentuk sebelumnya? Sejak 3 tahun dulu kan? Dah buat penyebaan 3 tahun Sejak 3 tahun Ya. Kelompok ni ada buat satu keputusan apa mengenai penahanan, ada pandangan sendiri mengenai penahanan Dr. Asari, kes itu. Mungkin ada dibincangkan dan apa pandangan ataupun ada. Ialah pandangan dari sudut cara penahanan itu kita bantah lah, kita tak setuju lah. Datuk Seri saya sendiri sebagai apa Datuk Seri? Saya penasihat lah. Besar tu penasihat besar. Tuan penasihat faham kan? Tapi sebelum ni pernah tak di kalangan yang 200 kelompok muda tadi yang pernah jadi macam Datuk Seri juga? Ada ke? Ramai. Boleh sebutkan Malang ramai lah. Yang Abdullah Yassin, Ustaz Abdul Bahari, Rasul Ditahan. Ya, ditahan. Dengan Dan kita telah memohon tauliah tetapi tidak diberikan. Duka cita. Sebab ini ada PhD semua, doktor Abdullah Yassin, Dr. Fatul Bahari. Kebanyakan masalah tu ada negeri-negeri dia kan.
kebanyakan dia masalah tu timbul di negeri mana? Selangor ke? Selangor. Secara khususnya dalam konteks negeri Selangor. Selangor. Cuba cerita sikit lagi masalah tauliah 14 lagi kena 14 tauliah. Beritahu. Saya peribadi, saya sendiri pernah mohon tauliah tetapi ditolak tanpa sebarang alasan. Walaupun saya adalah ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis dan pemegang ijazah PhD dalam bidang pengajian Islam dan menjadi pensyarah di UKM, pegawai kerajaan. Dan pihak yang menemuduga saya sendiri ialah bekas pelajar UKM yang mungkin kelayakannya lebih rendah daripada saya. Jadi dalam sesi temuduga itu berlaku soal jawab, tetapi jawapan hasil temuduga itu adalah duka cita tanpa diberi alasan yang kukuh, tanpa alasan langsung lah, duka cita begitu aja. Pasal tauliah ni dibimbangi macam takut nanti yang geng-geng daripada pembangkang yang juga mengajar agama pun nak minta juga tauliah dan mengajar di ni kan. Jadi macam mana tu? Pembangkang banyak dapat tauliah. Semua dapat. Jadi yang tak masuk mana-mana parti yang tak ada tauliah. Kita melihat dari sudut prinsip Islam dan juga prinsip perlembagaan negara. Kalau dari sudut prinsip Islam, memang Islam meletakkan tanggungjawab kepada kita orang yang ada kelayakan, yang diberi kelebihan sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat. Itu dari sudut prinsip agama. Kemudian dari sudut perlembagaan negara, Undang-Undang Persekutuan membenarkan kebebasan bersuara, terutamanya dalam hal keagamaan, selagi mana perkara itu tidak salah dan tidak bercanggah dan tidak sesat. Jadi kita seolah-olah kita disekat hanya kerana perbezaan pandangan, perbezaan pendapat ataupun atas sentimen kebiasaan setempat. Itu yang menyebabkan kekangan kepada dakwah Islam. Soal tauliah sebenarnya tidak timbul sekiranya orang itu terbukti membawa ajaran sesat. Dia boleh ditangkap tanpa ditimbulkan isu tauliah. Tanpa ditimbulkan isu tauliah. Sebagai contoh, saya bawa contoh pihak Jabatan Agama menangkap orang yang mendakwa sebagai Rasul Melayu dan sebagainya. Dia tidak dicas sebagai tak ada tauliah, dia terus dicas atas kesalahan membawa ajaran sesat. Jadi isu tauliah tidak timbul sekiranya terbukti dia sesat. Jadi di situ kalau orang itu tidak membawa ajaran yang dikenal pasti sebagai sesat, maka tidak sepatutnya dia disekat daripada mendapat tauliah dan disekat daripada menyampaikan ilmu agama sekiranya dia tidak mendapat tauliah. Penceramah metode motivasi yang menggunakan hujah agama tak perlu tauliah. Tapi penceramah agama yang membuat motivasi kena tauliah. Jadi macam-macam interpretasi lah. Cumanya untuk ustaz-ustaz ni untuk apa? Untuk berdakwah seluruh Malaysia, dia kena ada 14 tauliah. Penuh ke? Penuh kali kat. Jadi 14 tauliah sebab apa? Kita ada 14 undang-undang.